Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi ini aku nak update, aku nak sampaikan keputusan muktamar terkini petisyen pengampunan Najib kepada Yang di-Pertuan Agong. Ramai yang menanti-nanti keputusan petisyen ini, ramai yang menanti-nanti apa sebenarnya sudah jadi dengan petisyen ini. Adakah Najib akan dibebaskan pada bulan ini juga sebelum pembubaran parlimen supaya dia dapat bertanding lagi pada PRU 15 menjadi tanda tanya dan akan terjawab sebentar lagi. Saudara-saudara, ada harapankah Najib? Orang tanya, ada harapankah Najib untuk bertanding lagi pada PRU 15? Aku kata, semua kemungkinan masih ada untuk Najib. Kerana setakat ini, sehingga pada waktu ini, Najib masih lagi sah adalah ahli parlimen pekan. Ini adalah rekod pertama dalam Malaysia. Satu-satunya rekod dalam Malaysia, seorang banduan masih lagi bergelar ahli parlimen pekan. Kerana menurut apa yang telah dinyatakan oleh Yang di-Pertua dalam Dewan Rakyat, beliau mengatakan bahawa Najib masih tetap ahli parlimen sehinggalah kes ataupun petition pengampunan diraja Najib ataupun pengampunan diraja Najib dapat dibereskan. Dan hari ini aku nak kongsi dengan kamu keputusan muktamar terkini, berapakah petition ataupun apakah keputusan pengampunan Najib tersebut. Setakat hari ini 26 September didapati bahawa satu petition iaitu Najib tidak wajar diampunkan masih mendahului untuk petition pengampunan Najib. Setakat hari ini petition kepada Yang di-Pertuan Agong untuk Najib jangan diampunkan atau tidak wajar diampunkan telah mencapai 124,516 tanda tangan diperoleh. Makna kata petition ini telah melebihi petition yang satu lagi, kerana petition ini hanya perlu 150,000 untuk mencapai sasarannya. Saudara-saudara sekalian, untuk petition pengampunan Najib pula, setakat waktu ini berapakah yang mereka peroleh? Setakat pada waktu ini, iaitu pada 26 September 2022, solidariti pengampunan diraja untuk Najib, petition jihad bebaskan Najib Razak daripada penghakiman terancang telah pun mendapat tanda tangan sebanyak 33,812 daripada sasarannya 35,000. Jadi petition ini hanya perlu 1,200 lagi untuk mencapai sasaran. Namun demikian, selepas aku memperhatikan petition ini, didapati petition ini bergerak sangat perlahan. Kerana dalam satu hari pergerakannya hanya lebih kurang dalam 10 hingga 100 tanda tangan sahaja. Maknanya, di mana persoalan besar, di mana pergi penyokong Najib bosku yang dikatakan sehingga 3 juta dan 4 juta pengikut atau followernya itu. Jadi kita nak tanyalah sekarang ni, agak menghairankan, pengikut Najib di media sosial ada lebih 4 juta, tapi untuk mendapatkan 35,000 tanda tangan petition pengampunan Najib tak dapat diperoleh, masih belum tercapai. Di mana mereka pergi? Adakah benar selama ini ada kata-kata kabar kononnya semua mereka itu dibayar oleh Najib bosku? Kita pun tak pastilah, kita tak tahu adakah itu benar atau tidak. Yang pentingnya adalah keputusan terkini petition solidariti pengampunan diraja untuk Najib setakat ini masih belum tercapai dan tidak berjaya. Petition pengampunan diraja untuk Najib tidak berjaya mencapai 35,000 sasaran untuk tanda tangan. Kerana setakat ini hanya 33,812 sahaja yang menandatanganinya. Jadi sekarang saudara-saudara yang dihormati sekalian, itulah keputusan muktamar terkini
petition pengampunan Najib, yaitu gagal. Petition pengampunan Najib gagal mencapai 35.000 tanda tangan, sehingga pada detik ini, yaitu pada 26 September 2022. Kalau nak tanya lagi lebih, nak tahu lagi apa masa depan Najib, aku kata semuanya boleh berlaku bila-bila waktu. Apa saja boleh berlaku, apa saja boleh berlaku. Yang pastinya Najib sekarang ini sudah berada kembali di penjara Kajang selepas menerima rawatan di HRC dan disahkan oleh KKM. Najib telah kembali ke penjara Kajang, dan aku sangat gembira apabila Anwar Ibrahim memberikan penjelasan bahawa waktu dia tinggal di dalam penjara sebelum ini, yaitu pada waktu kerajaan ditakbil oleh Najib Tun Razak, Anwar kata dia pernah tinggal duduk di atas simen, lantai simen, tanpa beralaskan tilam selama berminggu-minggu sebelum beliau disahkan oleh doktor perubatan bahawa mempunyai masalah tulang belakang. Jadi dalam konten itu aku telah kata, nampaknya antara Najib dengan Anwar Ibrahim, siapakah yang lebih manja? Sudah kelihatan di sana, Najib lebih manja. Mungkin disebabkan oleh persekitaran membesar Najib yang daripada kalangan orang-orang elit berbanding dengan Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi aku nak bacakan kepada kamu semua. Aku ulang sekali lagi, petition pengampunan Najib gagal setakat ini, yaitu hanya mendapat 33.812 tanda tangan daripada sasaran 35.000 tanda tangan yang ingin diperoleh. Yang menjadi persoalan banyak netizen ialah di mana penyokong Najib yang dikata berjuta-juta itu. Kan itu yang menghairankan kita semua. Dan yang juga menghairankan kita ialah petition yang mahu supaya Najib tidak diampuni lebih banyak tanda tangannya daripada mahu diampuni Najib, yaitu setakat ini 124.519 tanda tangan telah diperoleh untuk petition tidak diampuni. Najib tidak wajar diampunkan. Sekian dulu untuk isu kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Aku terkejut dengan satu berita malang, duka cita untuk Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak. Walaupun sudah dipenjarakan, Najib Tun Razak tetap mendapat berita yang amat buruk ini. Pasti menduka citakan beliau. Apabila dilaporkan Ismail Sabri belum lagi dapat ilham untuk bubar parlimen. Ketika spekulasi mengenai PRU 15 makin kencang, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob belum membuat keputusan bila beliau akan membubarkan parlimen. Perdana Menteri berkata sebarang keputusan mengenai tarikh pembubaran parlimen bergantung kepada perbincangan dalam kalangan pemimpin tertinggi UMNO pada 30 September ini. Pada 30 hari bulan, petang ada mesyuarat top 5 dan biro politik. Malam ada MT mesyuarat tertinggi. Jadi kita tunggulah, katanya pada sidang media di akhir lawatan kerja 4 hari ke Amerika Syarikat. Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO berkata, beliau mendapat maklumat mengenai agenda mesyuarat MT. Belum mendapat maklumat mengenai agenda mesyuarat MT UMNO. Saya pun tak tahu apa agenda MT dan sebagainya. Jadi malam tu kita akan bincang, katanya. Top 5 merujuk kepada Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden UMNO. Ditanya sama ada beliau sudah mendapat ilham bila akan membubarkan parlimen semasa berada di bandaraya ini dan adakah ia semakin dekat, Ismail Sabri menjawab, belum lagi. Saya berjalan di sekitar Central Park dan kagum dengan bagaimana kawasan hijau seluas 832 ekar di tengah-tengah bandaraya ini dikekalkan dan dipelihara, katanya. Perdana Menteri berkata jika Malaysia pasti akan ada cadangan di atas meja beliau untuk membangunkan kawasan seumpama itu. Saya mendapat inspirasi bagaimana untuk memelihara kawasan hijau kita. Namun, untuk pilihan raya tidak mendapat apa-apa inspirasi
Katanya sambil tersenyum. Saya suka dengan Ismail Sabri Yaakob. Saya suka dengan Ismail Sabri Yaakob. Saya sangat suka dengan Ismail Sabri Yaakob apabila beliau kata, saya mendapat inspirasi bagaimana untuk memelihara kawasan hijau kita. Namun untuk pilihan raya saya tidak mendapat apa-apa inspirasi, katanya sambil tersenyum. Ikuti terus laporan selepas ini.